Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Syuhada binti Muhammad Samri bersama Nurul Jannah binti Azman dan Siti Rashidah binti Abdul Rahim. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Maqasidus Syariah fi Mawajihatu Jaihatu Corona 19. Baiklah, bagi aspek hifzu ad-din iaitu pemeliharaan agama, contoh yang pertama ialah yubahu an yudhifu al-lafzu sallu fi buyutikum fil azan. Diharuskan menambahkan lafaz hendaklah kamu solat di rumah kamu dalam laungan azan. Dalam suasana seluruh dunia dilanda dengan wabak COVID-19, ditambah pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah berkuat kuasa pada 18 Mac yang lalu, pihak kerajaan telah menggesa agar semua perhimpunan yang melibatkan orang ramai iaitu mass gathering ditangguhkan bagi mencegah kemungkinan jangkitan COVID-19 berlaku. Dalam satu tempoh sementara, bagi solat Jumaat dan solat berjemaah kerana ianya akan membawa kepada penularan dan tersebarnya virus yang berbahaya ini. Akan tetapi adalah diwajibkan bagi melaungkan azan pada setiap waktu solat di masjid-masjid pada situasi dihentikan solat Jumaat dan solat berjemaah, dan harus juga bagi muazzin untuk menyebutkan pada setiap lafaz azan sallu fi buyutikum sama ada selepas atau ketika mengumandangkan azan, iaitu selepas lafaz hayya 'alas solah atau lafaz hayya 'alal falah, berdasarkan riwayat Ahmad daripada Nu'aim bin Al-Nahham radhiyallahu anhu berkata, ketika mendengar muazzin Nabi SAW melaungkan azan, falamma balagha hayya 'alal falah qala sallu fi rihalikum. Maksudnya, apabila sampai pada lafaz hayya 'alal falah, dia iaitu muazzin berkata, solatlah kamu di rumah kamu. Baiklah, seterusnya contoh yang kedua ialah at-tayammum fil ghasli al-janazah, menggunakan kaedah tayamum semasa memandikan jenazah. Maksudnya di sini jenazah yang mungkin atau memang positif COVID-19. Terdapat situasi di mana walaupun jenazah diuruskan mengikut SOP COVID-19 yang betul, tetapi telah dibuka semula serta dicium oleh ahli keluarga apabila dibawa pulang. Ini telah mengakibatkan seluruh ahli keluarga dijangkiti dengan virus. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan bahawa ahli keluarga tidak dibenarkan untuk menguruskan jenazah di rumah atau di tempat lain. Sebaliknya, jenazah akan diuruskan sepenuhnya di hospital. Bagi jenazah Muslim, jenazah akan diuruskan dengan hanya melakukan tayamum di atas permukaan paling luar beg jenazah tanpa perlu dimandikan. Ia adalah pengecualian dan kelonggaran yang rusak sekiranya terdapat keadaan seperti penularan wabak COVID-19 yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada nyawa manusia yang menguruskan jenazah tersebut. Dan yang terakhir, contoh yang ketiga ialah al-iznu li'ada'i manasikal haji wal umrah, kebenaran mengerjakan haji dan umrah. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan penangguhan semula kebenaran perjalanan mengerjakan umrah akibat penularan wabak COVID-19 serta varian Omicron yang semakin menular dalam kalangan jemaah haji dan umrah. Perhimpunan berskala besar melibatkan jemaah dari pelbagai negara semasa di Arab Saudi mendedahkan para jemaah ini kepada risiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 termasuk varian Omicron. Situasi ini menyukarkan para jemaah untuk mematuhi SOP umrah yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Oleh itu, kerajaan sekali lagi telah menangguhkan dalam tempoh sementara kebenaran perjalanan umrah bermula 8 Januari 2022. Tidak ada perjalanan mengerjakan umrah selepas 7 Januari 2022 sehingga tarikh yang bakal dimaklumkan. Penangguhan sementara aktiviti umrah ini dijangka dapat membantu mengurangkan risiko penularan Omicron dalam negara dan memperlahankan peningkatan kes COVID-19. Yang seterusnya ialah hifzun nafsi, iaitu pemeliharaan nyawa. Ta'jilus solatil jumu'ah was solatil jamaah, iaitu penangguhan solat Jumaat dan solat jemaah di masjid. Tujuannya kenapa kita buat penangguhan solat Jumaat dan jemaah di masjid ini adalah untuk mengelakkan daripada penyakit ni terkena pada orang lain, sebab kita tak tahu andai ada orang yang datang tu dia terkena penyakit tu, dia sendiri pun tak tahu, lepas tu terkena dekat orang lain lah. Jadinya ia akan memudaratkan orang lain lah dan boleh menyebabkan penyakit ni semakin
meluas. Jadinya itulah tujuan penangguhan solat Jumaat dan jemaah di masjid. Okay, yang seterusnya yang kedua adalah khuzu laqahun, iaitu pengambilan vaksin. Pengambilan vaksin ini tujuannya adalah untuk meningkatkan imunisasi di dalam badan, supaya kita tak mudah dijangkiti oleh COVID-19. Dan pengambilan vaksin ini merupakan satu ikhtiar dalam kita memelihara nyawa kita lah pada waktu ni. Kerana dalam Islam, usaha mengelak atau menghilangkan risiko jangkitan penyakit dalam kalangan masyarakat adalah ikhtiar yang amat digalakkan. Baiklah, yang ketiga ialah hifzul aqli, iaitu pemeliharaan akal. Yang pertama ialah pembelajaran secara di atas talian. Jadinya walaupun dalam keadaan COVID-19 ni, kita tetap perlu meneruskan pembelajaran macam biasa. Sebabnya bila kita mengajar, orang lain akan dapat apa yang kita ajar tu. Jadinya orang tu boleh amalkan. Jadinya dia akan berterusan lah. Macam tu. Okay, yang kedua ialah bersangka baik kepada Allah. Bila kita bersangka baik kepada Allah ni, benda ni mempengaruhi diri kita dan juga akal fikiran kita. Jadinya fikiran kita ni akan lebih kepada yang positif sebab kita bersangka baik pada Allah. Jadinya hati kita dan diri kita ni akan jadi lebih tenang dan lagi terurus. Seterusnya, hifzun nasab. Yang pertama, at-ta'a ala kulli tawjihat allati tada'ha al-hukumah. Maksudnya, mematuhi setiap arahan-arahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Apabila kita taat arahan tersebut, maka wabak COVID-19 ni dapat dibendung, taklah merebak dengan teruk sangat. Jadi, kalau penyebaran COVID ni dapat dibendung, bilangan anak kecil yang berisiko terkena wabak COVID ni dapat dikurangkan. Jadi peratus kematian anak kecil dapat dikurangkan. Saya tak langsung menjaga nasab keturunan. Yang kedua, nikah alal internet, iaitu nikah secara atas talian. Semasa COVID melanda, pergerakan amalan terhaid. Jadi, dengan pergerakan terhaid ni menyukarkan pasangan yang ingin menikah. Jadi, dengan adanya nikah atas talian, maka pasangan yang nak menikah ni dapat melangsungkan pernikahan diorang. Jadi, kali ini dapat memastikan kemandirian manusia walaupun sedang menghadapi wabak COVID-19. Tak adalah disebabkan wabak ni tak dapat nikah. Jadi, kemandirian manusia ni terjejas sikit. Tapi dengan adanya nikah atas talian, dapat memastikan kemandirian diri manusia. Seterusnya, hifzul mal, iaitu ita'uz zakat alal internet, iaitu maksudnya pembayaran zakat secara atas talian. Kali ini dapat memastikan bahawa zakat dapat diterima oleh orang yang layak menerimanya. Dengan adanya pembayaran zakat atas talian ni, orang yang memerlukan dan layak menerima zakat dapat memperoleh hak mereka seperti biasa tanpa sebarang alasan. Contoh alasannya, orang yang berhak menerima tak dapat zakat sebab orang ramai ni tak dapat mengeluarkan zakat sebab tak boleh nak keluarkan. Jadi dengan adanya zakat atas talian ni dapat memastikan hak orang yang berhak tu secara terjamin. Tak adalah terhalang, tak adalah tiba-tiba pandemik ni tak dapat zakat pula. Yang kedua adalah takjil ajrata i'arah, iaitu penangguhan bayaran pinjaman. Kali ini dapat meringankan beban orang yang berhutang. Jadi yang berhutang tu dapat membayar hutang mereka pada masa yang ditetapkan. So diorang dapatlah kumpul duit untuk bayar balik pinjaman, sebab kebanyakan orang dalam masa pandemik ni kan banyak yang kehilangan kerja dan duit simpanan diorang makin berkurang. Jadi bila dah duit simpanan ni berkurang, lepas tu nak bayar zakat lagi, nak bayar hutang lagi, nak bayar duit api, air, makanan tak cukup. Jadi kemungkinan
kalau tak ada penangguhan bayar pinjaman ni, banyak orang akan muflis. Jadi dengan adanya penangguhan bayar pinjaman ni dapat menjaga harta mereka daripada kehabisan.